pastikan dalam slip pendaftaran kursus kamu, nama kursus betul, falsafah dan isu semasa. Kita akan belajar tentang falsafah, apa itu falsafah, ya, pembahagian falsafah, dan juga kita akan relate dengan isu-isu semasa sekarang ni lah. Mungkin saya masukkanlah dalam kuliah saya, itu sedikit perbincangan tentang isu-isu semasa dan juga kod kursus UQI 11402. Okey, sinopsis kursus ini merangkumi hubungan tentang ilmu falsafah, ya, dengan ini dalam topik satu lah, dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dan juga falsafah rukun negara di Malaysia, yang mana akhirnya kita akan lihat bahawa falsafah itu adalah sebagai ruh kepada sesuatu perkara yang kita nak buat. Kalau kita ini tak ada roh, kita akan matilah. Dan penggunaan falsafah sebagai alat untuk memurnikan budaya pemikiran. Kita tahu bahawa falsafah ini adalah produk pemikiran, akal, akal manusia. Kita dibekalkan dengan akal, kita dibekal dengan hati, kita dibekalkan dengan nafsu dan sebagainya. Jadi untuk memanifestasikan penggunaan akal itu, ini adalah akan dibincangkan ya dalam kuliah-kuliah yang akan datang lah. Okey, tadi saya sampai mana? Penggunaan falsafah sebagai alat untuk memurnikan budaya pemikiran dalam kehidupan melalui seni dan kaedah berfikir dan juga konsep insan. Kita akan belajarlah logik, macam mana kita nak arrive kepada rumusan dan juga kesimpulan yang tepat dan juga betul, yang logik. Sebab hari ini orang boleh berfikir tapi mungkin cara berfikir dia salah, ada falasi-falasi dalam dia membuat keputusan. Dan juga konsep insan. Konsep insan ni kita akan belajar tentang manusia lah, psikologi manusia. Dari mana kita datang, itu antara persoalan-persoalan falsafah. Dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi selepas mati dan sebagainya. Dan topik-topik utama pembahagian falsafah ialah kita akan belajar tentang epistemologi. Epistemologi ini maksudnya adalah teori ilmu, theory of knowledge. Macam mana kita dapat knowledge. Ada orang kata kita dapat knowledge melalui senses, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi kita dapat ilmu. Uji kaji kita buat di makmal, kita dapat kesimpulan dan kita dapat satu teori baru. Ada orang kata kita dapat ilmu melalui idea, rational. Kita dapat idea, ada yang kata melalui wahyu, reveal knowledge. Itu antara perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam tajuk epistemologi. Kemudian metafizik. Metafizik ini berkaitan dengan kalau kamu jurusan sains, kamu akan ambil fizik lah. Fizik ni yang kita nampak, yang kita nampak dengan mata kasar. Tapi metafizik ini dunia yang kita tak nampak. Adakah Tuhan itu ada? Persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah. Mereka menulis buku. Mereka membincangkan tentang persoalan-persoalan ini. Tentang alam semesta, syurga, neraka, tentang masa. Masa itu dikira macam mana? Sebelum Tuhan jadikan alam semesta ini, Tuhan berada di mana? Itu dibincangkan. Dan etika juga akan dibincangkan. Etika ni apa yang kita perlu buatlah sehari-hari. Kalau kita mengambil rasuah itu adakah bermoral, berakhlak ataupun sebaliknya. Itu semua dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah. Antara ahli falsafah yang banyak membincangkannya seperti Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Nasihatul Muluk dan sebagainya. Juga ini kita akan bincang dalam konteks isu semasa. Dan penekanan akan diberi kepada falsafah sebagai asas, sebagai satu yang fundamental bagi menjalin dialog antara budaya. Kita tahu bahawa kita hidup di Malaysia ini bersama dengan bangsa lain, Melayu,
China, India dan juga kaum Bumi Putera di Sabah dan Sarawak, serta memupuk nilai sepunya, nilai-nilai yang kita anggap universal itu kita amalkan bersama, ya, bertolak ansur, hormat menghormati antara kaum, ya, antara kawan-kawan di dalam kolej kediaman. Itu yang diberi penekanan lah. Dan di akhir kursus pelajar akan mampu melihat disiplin-disiplin ilmu falsafah sebagai satu disiplin-disiplin ilmu sebagai satu ilmu yang komprehensif dan terkait antara satu sama lain. Okey, seterusnya ini adalah nama-nama pensyarah untuk kursus FIS bagi pelajar diploma, ya, pusat pengajian diploma. Saya yang nombor 4 tu lah. Jadi nanti kalau kamu buat assignment, kamu boleh rujuk kalau supaya kamu tulis nama saya betul. Ada pelajar yang tulis nama saya salah. Because learning outcomes, kamu nanti boleh study sendiri. Okey, kita punya teaching methods lecture. Action learning ni melalui pembentangan lah. Nanti mungkin kamu boleh bentang melalui video. Kamu boleh shoot video sendiri dengan kawan-kawan kamu. Dan juga selain daripada itu ada case study. Nanti kamu akan bincangkan secara berkumpulan. Buat assignment secara berkumpulan. Kamu di situ ada nilai-nilai yang kamu pelajari, iaitu nilai kepimpinan sebagai seorang ketua kumpulan, nilai bekerjasama, sebab ada antara pelajar sebelum-sebelum ni yang bergaduh. Ada kata pelajar kalau ABC ada pelajar C ni dia tak buat kerja. Jadi kat situ peranan ketua, pemimpin untuk membahagikan tugasan-tugasan kepada setiap ahli. Yang ini tugasan ini saya akan beri pada minggu hadapan, sebab kalau saya bagi minggu ni mungkin kamu akan rasa terkejut lah, dan stres. Seterusnya kita akan belajar minggu pertama pengenalan kepada ilmu falsafah, minggu kedua falsafah dalam kehidupan. Saya bercadang kalau sempat pagi ni saya akan cover dua-dua topik ni. Jadi kalau sesiapa yang tak hadir pagi ni mungkin dia akan rugilah. Sebab ini sangat penting untuk kamu faham, untuk kamu absorb sebanyak mungkin. Sebab dia menjadi asas kepada kuliah-kuliah tajuk-tajuk yang akan datang. Kemudian kita akan belajar logik, seni dan kaedah berfikir. Minggu ketiga, kemudian minggu ketiga dan keempat, falasi. Terusnya psikologi dan sosiologi, kita akan belajar tentang konsep insan. Kita akan banyak merujuk kepada konsep insan dalam pelbagai tamadun, dalam tamadun Islam, tamadun India, tamadun Cina, dan juga tamadun Barat. Seterusnya metafizik, kita akan belajar minggu yang ke-7 dan juga minggu yang ke-8. Epistemologi, minggu ke-9, minggu 10 ideologi, minggu ke-11 dekolonisasi, dan juga selepas itu kita akan ada pembentangan secara berkumpulan. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada soalan, saya akan teruskan dengan pentaksiran untuk khusus FIS. Sir, Ya. Betul? Ya. Group dekat WhatsApp tu macam tak cukup. Kalau tambah lagi satu boleh ke? Tambah lagi. Okay. Boleh tambah, tak ada masalah. Boleh tambah. Okay. Jangan takut. Cuma jangan lebih daripada 10 lah satu kumpulan. Boleh. Sebab nanti dia tak seimbang. Okey, pentaksiran khusus ini yang sangat penting supaya nanti kamu boleh berkira-kira lah. Kamu target A+ ke, target B+ ke. Okey, kita ada 4 komponen di sini, iaitu yang pertama tugasan secara individu, tugasan 1, bernilai 20 markah.
Okey, yang kedua tugasan berkumpulan, tugasan 2 bernilai 30 markah. Yang ketiga pembentangan berkumpulan bernilai 20 markah. Dan kita ada ujian 1 dan ujian 2 bernilai 30 markah. Ujian ini kita akan bahagi kepada ujian 1 15 markah dan juga ujian 2 15 markah yang akan menilai sejauh mana kamu faham kuliah yang saya sampaikan. Ini menilai kognitif kamu lah. Biasanya kita akan bahagikan 4 tajuk awal, kita akan buat ujian, kemudian 4 tajuk yang terakhir kita akan buat ujian pada minggu yang ke-15. Okey, ini ada apa-apa soalan daripada kamu tentang pentaksiran, assessment? Tak ada, Doktor. Tak ada. Pelajar perempuan? Tak ada. Tak ada Jadi untuk pembahagian kumpulan yang kita dah buat itu akan shoot kepada komponen 2 dan juga komponen 3. Jadi kat situ markah akan diberi secara samalah. Kalau contoh kumpulan 1 ataupun kumpulan 1 lah, markahnya adalah 27 per 30, maka semua akan dapat markah yang sama. Tapi kat situ ketua perlu mainkan peranan lah. Kamu boleh lantik seorang ketua nanti, setiap kumpulan boleh lantik seorang ketua. Dia boleh buat mungkin WhatsApp group sendiri dan boleh bagi-bagikan, boleh delegate tugasan-tugasan. Okey, seterusnya adalah tentang yang ini tadi saya ingatkan semula, kamu boleh dapatkan di Otter. Ini adalah references. Yang pertama itu kamu boleh beli, ini daripada, ini modul ataupun nota daripada Universiti Malaysia Kelantan. Sebab kita belum keluarkan modul lagi, kita masih lagi dalam construction lah. Mungkin di pertengahan semester ni kita boleh terbitkan lah, insyaAllah. Yang lain-lain itu tentang, ini kalau kamu nak buat rujukan tentang falsafah pendidikan kebangsaan, nombor 2, nombor 3 tentang epistemologi, yang keempat tentang sejarah dan falsafah sains, yang kelima tentang falsafah, yang keenam dasar pendidikan kebangsaan, dan yang ketujuh itu tentang konsep insan, psikologi manusia. Okey, ini semua ada di library THM lah. Yang ini attendance perlu 80%. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan kuliah kita yang pertama. Boleh? Kelas? Adakah kamu dah bersedia? Ada tak ni? Naufal ada, Naufal? Ada, Doktor. Dah bersedia ke belum? Oh, dah. Saya... ada. Nak apa? Tak ada. Saya boleh nampak skrin. Okey. Okey. Boleh kita mulakan kelas kita? Boleh, Doktor. Okey, tarik nafas dalam-dalam. Kita akan bermula sebentar lagi. Yang ini ni sedikit kita nak ingatkan semula lah dari segi penilaian pentaksiran assessment. Okey, topik 1 kita akan belajar pengenalan tentang ilmu falsafah.
Okey, falsafah tu apa? Kita akan belajar nanti. Ni hasil pembelajaran, nanti kamu boleh tengok sendiri. Okey, perincian kita akan belajar pengenalan tentang ilmu falsafah. Kemudian dalam skop yang lebih kecil kita akan lihat bagaimana falsafah itu digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okay, saya juga dah bagi satu jurnal yang ditulis oleh penyilia saya masa saya buat PhD dulu, Profesor Dr. Idris Zakaria di UKM. Jadi kamu boleh bacalah falsafah dalam kehidupan seharian kita. Okay, contohnya falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia digubal untuk melahirkan insan-insan yang seimbang daripada aspek intelektual, daripada aspek emosi, daripada aspek jasmani, dari aspek rohani, keagamaan. Seimbang. Kita tak nak pelajar yang dilahirkan daripada sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia itu tidak seimbang. Contohnya mereka dapat A+, mereka dalam pengajian mereka, pengajian akademik, tapi dari segi rohani mereka dapat C. Itu tak seimbang. Okay, nanti kita akan lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini dia berbeza-beza lah kalau di Malaysia, di negara-negara lain. Kalau falsafah pendidikan Islam, tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk menjadikan seseorang insan itu hamba, hamba Allah, hamba kepada penciptanya. Itu tujuan akhir pendidikan. Kat situ ada perbezaan lah. Seterusnya kita akan lihat falsafah rukun negara. Rukun negara ini adalah digubal pada tahun 1970, ekoran daripada satu pergaduhan antara kaum pada 13 Mei 1969. Masa tu saya belum lahir lagi lah, kamu pun belum lahir. Jadi pada, kalau saya tak silap, pada bulan Julai 1970 yang dia Pertuan Agong pada ketika itu, iaitu Sultan Terengganu, Sultan Nasiruddin Shah, dia telah launch rukun negara. Di situ ada falsafahnya untuk menyatukan kembali rakyat Malaysia yang telah berpecah belah lah. Kemudian seterusnya kita juga akan melihat kepada falsafah sejahtera sebagai pentafsiran daripada rukun negara. Falsafah sejahtera ini bagaimana kualiti daripada sistem pendidikan kita, pelajar-pelajar, insan-insan yang lahir daripada sistem pendidikan kita, dia akan membentuk menjadi rakyat Malaysia dan akhirnya menjadi sebuah negara yang makmur. Maknanya satu individu yang berkualiti itu akan menyebabkan apabila seorang itu berkualiti, maka negara kita juga akan berkualiti. Gitu sebuah kereta, contoh saya bagi analogi sebuah kereta, kalau komponen-komponennya semua berkualiti, macam Toyota, falsafah Toyota dia nak buat kereta yang long lasting, jadi apabila dia punya falsafah begitu, maka dari segi praktikalnya mereka akan buat parts-parts yang berkualiti tinggi lah, supaya dapat last for 40 years or 50 years. Okay, begitu juga dengan insan, diri kita. Apabila seseorang individu, seorang pelajar, seorang rakyat itu berkualiti, maka negara juga akan berkualiti. Kita lihatlah jiran kita iaitu Singapura. Di Singapura, mereka hanya mengambil, memberi kewarganegaraan kepada individu-individu yang berkualiti saja. Kebanyakannya yang ada doktor lah, doktor falsafah dan sebagainya. Berbeza dengan Malaysia. Ini kalau kita lihat di Singapura, mereka nak supaya apabila seseorang individu itu berkualiti, maka dia akan memberi sumbangan kepada negara mereka.
Berbeza dengan Malaysia, kita bagi warga negara kepada pendatang asing dan sebagainya yang tak kurang berkualiti. Jadi memberi kesan impak yang negatif lah kepada pembangunan negara. Okey, kita teruskan kepada what is filosofi. Kalau dulu saya 30 tahun yang lalu saya belajar pada tahun 1992 tentang Introduction to Philosophy, ada satu buku yang saya rujuk yang ditulis oleh L.P. Pojman, Introduction to Philosophy. Di situ lengkaplah tajuk apa itu falsafah, dari segi perbincangan tentang epistemologi, metafizik, logik, etika, kemudian falsafah yang lebih praktikal dari segi falsafah politik, falsafah ekonomi, civilization dan sebagainya. Okey, paling mudah sekali untuk kamu ingat ialah falsafah itu, perkataan falsafah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris filosofi dan dalam bahasa Arab al-falsafah. Dia diambil daripada perkataan Greek atau Yunani, filosofia. Greek dan Yunani ini pada satu ketika dahulu di Eropah itu termasuklah dia berada dalam kekuasaan Turki lah, Iskandar Zulkarnain dan sebagainya tu, kawasan-kawasan tu. Jadi filosofia ini, philo itu bermaksud cinta, suka, dan sophia bermaksud hikmah, kebijaksanaan, kearifan. Kalau kita lihat di Athens pada tahun abad ke-5 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa, lahirlah tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, Aristotle. Mereka ini selalu berbincang dan berfikir tentang kehidupan, tentang bagaimana seharusnya manusia itu menjalani kehidupan mereka. Dan kumpulan-kumpulan ini cinta kepada hikmah, kebijaksanaan, kearifan. Jadi itu adalah definisi falsafah secara literalnya. Dalam pengertian yang lebih luas, falsafah adalah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang manusia yang mempunyai akal, macam kita semualah. Kamu biasanya bangun tidur, kamu dah on kan kamu punya akal lah. Kemudian nak tidur kamu shut down. Tapi ada kalanya kadang-kadang kamu nak tidur pun akal kamu masih lagi berfungsi. Tak tidur-tidur. Jadi kamu susah nak tidur. Saya dulu masa saya belajar biasalah macam tu. Kat mana tadi seseorang manusia yang berakal, falsafah adalah aktiviti yang dilakukan oleh seorang manusia yang berakal ketika mereka berusaha untuk memahami realiti kebenaran tentang diri mereka, tentang persekitaran mereka. Mereka nak tahu tentang diri mereka, siapa mereka, nak kenal diri mereka nak kenal dunia, mereka nak kenal Tuhan mereka, pencipta mereka, mereka berfikir adakah pencipta mereka ini begini, begini dan begini. Itu pada ketika itu tak ada wahyu lagi lah, tak ada reveal knowledge lagi. Jadi mereka berfikir dengan akal. Kemudian hubungan mereka dengan dunia, dengan alam semesta, dan juga hubungan mereka dengan manusia yang lain. Mereka berusaha untuk memahami realiti menggunakan tools iaitu akal mereka. Dan pemikiran serta produk akal inilah yang dinamakan berfalsafah. Berfikir, berfalsafah. Kalau kamu tengok orang yang berjalan ke hulu ke hilir, tangan di belakang itu, dia sedang berfikir. Itu dalam bahasa Inggeris disebut filosof. Tokoh-tokoh filosof ada ramai lah, nanti kita akan lihat sepanjang sejarah falsafah. Dan saya ambil sedikit pengertian daripada Kamus Dewan. Falsafah adalah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.
Okey, ini adalah definisi yang diberi oleh Kamus Dewan. Tapi ada banyak lagi definisi-definisi yang diberi oleh ahli falsafah mengikut pengalaman mereka masing-masing. Mereka banyak menulis buku-buku, kitab-kitab, dan mereka menulis definisi ini dalam penulisan mereka. Antaranya ahli falsafah terawal 500 hingga 600 sebelum Masihi, nama dia Thales. Dia hidup sekitar abad kelima sebelum Masihi. Dia kata falsafah adalah ilmu bahasa, retorik. Retorik ni mantik dan juga ilmu yang terbit daripada pemikiran sarjana yang ingin tahu hikmah kejadian sesuatu benda. Hikmah, nak tahu hikmah kejadian satu benda. Mereka melihat sunset, mereka melihat sunrise. Wah, ini adalah satu keajaiban, satu yang bernilai tinggi, satu estetika, satu seni. Oleh sebab itu kita lihat ada orang-orang, saya terbaca dalam akhbar, ini kita relate dengan isu semasa lah. Saya terbaca dalam akhbar, ada orang yang sakit 10 tahun terlantar, dia keinginan dia bukan nak makan chicken chop ataupun pizza ataupun KFC, tapi keinginan dia nak keluar rumah, nak pergi ke tepi pantai, dia nak melihat sunset ataupun nak melihat sunrise. Begitu. Jadi dia kata ada sentimental value sebab dulu ibu bapa dia sering bawa dia ke tepi pantai melihat keindahan alam. Okey, yang kedua Socrates 469-399 sebelum Masihi. Socrates kata falsafah adalah kajian alam tabi'i secara teori untuk akhirnya untuk mengenal diri kita. Siapa kita? Kalau kita dalam perspektif Islam, kalau kita kenal diri kita, akhirnya kita akan kenal siapa yang mencipta kita. Diri kita ini kita tahu lemah, tak ada ilmu, jahil, diri kita ini hina, kita akan kenal siapa yang mencipta kita, yang maha mulia, yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha memberi rezeki, yang maha bijaksana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Plato. Plato ini dia menulis banyak buku juga, antaranya The Republic yang bercerita tentang falsafah politik. Akhirnya pemikirannya itu diguna pakai dalam sistem demokrasi di seluruh dunia hari ini. Mungkin tak banyak negara yang tak guna sistem demokrasi cadangan daripada Plato ini. Dia kata falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Segala yang ada di alam semesta ini mesti ada huraian dan juga penjelasannya. Okay, kemudian Aristotle 382-322 sebelum Masihi, dia kata falsafah adalah kajian perkara azali dan juga abadi bagi mengharmonikan kepercayaan agamanya dengan fikirannya. Okay, Aristotle ni dia lebih kepada kepercayaan agama lah. Yang ketiga Al-Farabi, seorang filsuf Islam 870-950 Masihi. Ini di zaman kerajaan Abbasiyah lah di Baghdad dulu. Dia menyatakan bahawa falsafah adalah ilmu mengenai kewujudan. Kewujudan ni maksud kewujudan apa yang ada di alam semesta inilah. Bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenar tentang sesuatu kewujudan. Sesuatu existence, kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai existence. Dan biasanya ahli falsafah mereka akan berfikir yang pertama sekali ialah tentang Tuhan, yang kedua tentang manusia dan yang ketiga tentang alam yang ada di sekeliling mereka. Hakikat kewujudan ketiga-tiga tadilah. Yang keempat ini yang seterusnya, yang keenam dan yang ketujuh ini adalah merupakan definisi yang diberi oleh ahli-ahli falsafah barat. Pemikir barat, ahli falsafah barat seperti Immanuel Kant, René Descartes, Schopenhauer, John Locke, David Hume dan sebagainya menyatakan bahawa antaranya menyatakan bahawa falsafah adalah suatu penilaian kehidupan yang sistematik dan logik.
Maka di sini kita lihat bahawa falsafah itu dikaitkan dengan sains dan teknologi. Mereka menolak kepada perkara-perkara metafizik. Mereka hanya menyatakan bahawa apa yang dapat dilihat, dibuktikan di makmal melalui uji kaji, itulah yang benar. Maka oleh itu ada banyak ahli falsafah yang menolak kewujudan Tuhan. Ia berbentuk abstrak kerana ia merupakan suatu kaedah bagi mengkaji perkara-perkara duniawi yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Okey, masih lagi mencari the ultimate reality. Tapi mereka menggunakan metodologi sains dan teknologi sebab mereka ini bermula pada abad yang ke-18 tahun 1700 sampai tahun 1900. Dan itu zaman moden lah. Ada lagi satu zaman sekarang ini dinamakan sebagai zaman pasca moden. Juga masih lagi ahli-ahli falsafah ada yang berpegang kepada teori relativisme, iaitu sains dan teknologi lah. Oleh sebab itu ada satu agama di Amerika Syarikat yang bernama Scientology. Dia ada dia punya church tersendirilah. Dan juga kita lihat bahawa banyak ideologi-ideologi telah dieksport ke serata dunia, termasuklah ke Malaysia. Ada ideologi kalau dalam bidang ekonomi ada ideologi kapitalis. Kalau dalam bidang politik ada demokrasi, republik dan sebagainya. Dalam bidang-bidang lain pun ada materialis, komunis, materialis ni sekularisme. Kalau kita lihat apabila sesebuah masyarakat itu mengamalkan ideologi-ideologi yang telah diperkenalkan oleh ahli-ahli falsafah ini, terutama daripada Eropah, daripada Barat, maka kita lihat sekularisme contohnya, kesannya kita boleh nampak hari ini di mana masyarakat di sesebuah negara itu cinta kepada barangan, gadget, harta, kuasa dan sebagainya. Maka mereka berusaha untuk mengejar harta, wang dan sebagainya itu dan berebut kuasa lah, berebut pangkat. Kerana mereka tahu bahawa apabila mereka mendapat kuasa, pangkat dan sebagainya itu, mereka berupaya untuk memuaskan nafsu mereka, untuk jadi seorang yang kaya, yang berkuasa, yang ditakuti oleh orang lain dan sebagainya. Itu kesan daripada sistem ideologi sekularisme. Dan yang ketujuh, menurut ahli falsafah Barat, falsafah telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Sebenarnya falsafah ini, produk pemikiran ini sebenarnya dah berkembang sejak Nabi Adam, tapi tidak dibukukan seperti ahli falsafah yang tadi. Kerana Nabi Adam itu dia memimpin 4,000 rakyat dia. Jadi dia membentuk sebuah pemerintahan, organisasi yang tersendiri. Jadi dia gunakan selain daripada wahyu yang diterima, reveal knowledge yang diterima, dia juga menggunakan akal untuk mempraktikkan kehidupan seharian dari segi pertanian, penternakan dan sebagainya. Dan falsafah dikatakan mampu merungkai semua pertanyaan, persoalan dan dikenali sebagai mother of science. Ini ahli falsafah Barat dan juga Eropah. Ini yang tadi. Kita lihat ada lagi tak? Okey, ini kita lihat ni ahli falsafah sepanjang sejarah yang saya telah nyatakan tadi. Di Greek atau Yunani, di Athens itu ada ahli-ahli falsafah seperti Thales, Plato, Socrates, Aristotle, Antisthenes dan ramai lagi lah. Dan pemikiran mereka kamu boleh baca daripada buku-buku karangan mereka, ada banyak.
Kemudian ahli falsafah Islam ada juga sangat banyak lah. Sebagai Islam, dalam Al-Quran, menggalakkan umatnya untuk berfikir. Afala taqilun, adakah kamu tidak berfikir tentang kejadian alam semesta ini? Melihat kepada planet-planet, bulan, matahari dan sebagainya. Kepada pokok-pokok yang mengeluarkan oksigen, kita sendiri melihat kepada manusia itu sendiri yang dicipta sangat kompleks dan juga sebagai satu penciptaan yang terbaik yang Allah telah ciptakan, ahsani taqwim. Kalau kita lihat sistem anatomi tubuh manusia itu sangat hebatlah untuk dicipta oleh seseorang. Dan kita manusia tidak mampulah nak cipta manusia. Ini adalah nama-nama ahli falsafah Islam. Yang pertama Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Biruni, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Ibnu Hazmi. Ibnu Sina dan Ibnu Hazmi ini di Andalus Yang lain itu di kota Baghdad lah di zaman kegemilangan tamadun Islam dahulu. Dan ahli falsafah barat di Eropah terdiri daripada René Descartes, seorang ahli falsafah berasal daripada Perancis, Immanuel Kant, Jerman, Roger Bacon, Schopenhauer daripada Denmark. Schopenhauer ni dia banyak sangat fikir, pening kepala, akhirnya dia sebelum dia mati dia jadi seorang yang gila. Kalau kamu hanya gunakan otak akal kamu sahaja, memang kita tak berupaya sebab akal ni dia ada limit dia. Manusia itu tidak sempurna. Jadi kita perlulah kepada ilmu lain seperti ilmu wahyu dan sebagainya. Kemudian Karl Popper dan juga David Hume. Ada banyak lagi lah, John Locke. Seterusnya tadi kita lihat subdisiplin ilmu falsafah. Kakak kita ni kata subdisiplin ilmu falsafah dia terbagi kepada ilmu teori iaitu metafizik, epistemologi, psikologi dan estetika, seni, dan juga ilmu falsafah yang praktikal, etika, politik, ekonomi dan peradaban. Ini adalah ilmu falsafah yang praktikal, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika, kita buat apa yang baik, kita pilih untuk melakukan perkara-perkara yang baik, dan kita memilih untuk meninggalkan perkara-perkara yang keji dan juga hina. Berzina itu keji, ada kesan-kesan yang negatif kepada kita dan juga kepada orang lain, jadi kita pilih untuk tidak melakukannya. Kemudian dari segi politik, falsafah politik, kita lihat bahawa hari ini demokrasi itu diguna pakai di Malaysia. Kita lihat ada kesan-kesan dia, di mana parti-parti banyak, maka masyarakat berpecah belah. Parti A burukkan parti B, hina individu, berusaha untuk menjatuhkan individu lain. Itu kesan politik demokrasi lah. Kemudian dari segi ekonomi ada sistem komunis, ada sistem kapitalis. Kemudian dari segi peradaban manusia. Kakak kita ni kata falsafah merupakan satu set idea yang merupakan produk akal manusia tentang bagaimana untuk melakukan satu perkara atau bagaimana untuk menjalani hidup ini. Dan di sini kita lihat bahawa falsafah ini, ranking ni berada di ranking yang kedua selepas agama. Jangan kamu letakkan falsafah ini di tempat pertama. Dia berada di tempat kedua. Sebab kita tahu akal kita ini tak sempurna. Kita tak dapat nak melihat keseluruhan the reality existence yang ada. Sebab akal tak boleh nak lihat apa yang akan terjadi lepas kita mati.
Tapi itu semua diberitahu oleh wahyu di alam, kita ada alam barzah lepas mati. Ini menurut perspektif agama Islam lah. Kita ada alam akhirat, kita ada padang mahsyar, syurga, neraka, itu kita tak nampak. Dan kajian tentang falsafah akan membantu manusia untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, mungkin ada di antara kamu yang kata saya ambil kejuruteraan kimia. Apa bukan lah, maknanya kenapa pula saya kena ambil falsafah dan isu semasa ni. Sebenarnya ini adalah untuk membantu kamu membuat keputusan-keputusan yang kritis, yang tepat, yang kreatif untuk dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kamu lah nanti kalau kamu ada masalah. Sebab hari ini orang ada masalah, dia hanya membuat keputusan dengan emosi dia, bukan secara logik, akal. Itu tak betul lah. Contohnya kamu nak pilih pasangan hidup nanti kan, kamu kena buat satu keputusan yang tepat. Mungkin di sini khusus falsafah dan isu semasa ini dapat membantu kamu nanti membuat keputusan yang tepat. Sebab hari ini kesannya kita lihat banyak perceraian berlaku walaupun masa sebelum kahwin bercinta bagai nak rak, janji sehidup semati, til jannah dan sebagainya, tapi akhirnya hujan di tengah hari lah, bercerai dan sebagainya. Di situ mungkin ialah satu takdir lah, tapi kita ada pilihan untuk berusaha memilih dengan pilihan yang tepat. Okey, saya rasa apa yang saya sampaikan ini kamu boleh faham. Okey, jadi rumusan makna falsafah di situ ada 3. Yang pertama, satu produk buah falsafah ini adalah satu produk pemikiran yang asas, yang dasar atau fundamental. Kita berfikir hari-hari. Contohnya sekarang ini pun kamu berfikir. Bagai nak rak kamu fikir, nak absorb apa yang saya cuba sampaikan pada kamu ni tentang definisi falsafah. Kemudian yang kedua, falsafah memberi makna signifikan sesuatu konsep. Di situ makna itu di garis bawah diberi warna merah kerana kalau manusia itu ada roh, roh itu adalah falsafahnya. Sebab kalau tak ada falsafah, maka jasad kita akan mati. Dia memberi makna yang signifikan tentang sesuatu konsep. Okay, contohnya kalau kamu ada ibu bapa yang falsafah hidup untuk memberikan kejayaan kepada anak-anaknya, untuk supaya anaknya hidup lebih baik daripada mereka. Mungkin mereka hanya, bapa kamu bekerja sebagai nelayan, jadi dia nak berikan pendidikan yang baik untuk kamu, jadi dia akan berusaha lah. Itu falsafah dia, berusaha walaupun dia ni miskin. Tak macam orang kaya yang lain, boleh hantar anak dia ke luar negara, Australia, UK dan sebagainya. Tapi dia berusaha lah walaupun dia terpaksa berlapar, tak ada wang, tapi dia akan berikan wang itu kepada kamu untuk bayar yuran dan sebagainya. Jadi kamu kena cubalah untuk membalas budi ibu bapa kamu. Sebab ibu bapa kamu itu adalah orang yang bagi saya selain daripada, kalau dalam Islam selain daripada Allah dan juga Rasulullah, ibu bapa kamu adalah ranking ni nombor 3 lah untuk kamu cintai. Okey, dan yang keempat, falsafah adalah pemikiran yang mendalam. Dia tak berfikir surface, dia fikir secara deep. Kalau di laut, kamu tengok laut itu bukannya dia fikir tentang ombak dan sebagainya, tapi dia lihat apa yang ada di dalam laut. Ada mutiara, ada berbagai-bagai hidupan, ikan dan sebagainya. Itu falsafah. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya? Doktor? Ya? Setakat ni saya ada 2 persoalan. Okey. Yang pertama, apa yang bezakan pandangan dengan falsafah? Apa bezakan pandangan dengan falsafah? Apa beza dia?
Falsafah ini yang kita pegang. Dia merupakan vision kita dalam kehidupan kita. Contohnya falsafah hidup saya, hidup ini adalah tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Hidup ni sementara. Jadi apa-apa yang saya buat, dia akan shoot di situ. Tapi pandangan ini kita akan keluarkan setiap hari, setiap masa kita akan keluarkan. Tapi falsafah ini apa yang kamu pegang. Contohnya kamu, falsafah kamu nak berjaya dalam hidup. Jadi apa-apa saja yang kamu buat, kamu akan shoot kepada falsafah hidup kamu itu. Kalau pandangan tu, kita punya, contohnya saya minta pandangan kamu tentang isu politik di Malaysia. Jadi kamu bagi pandangan kamu lah. Itu beza dia. Boleh nampak? Boleh Datuk. Okey. Yang kedua? Yang kedua, adakah agama dengan falsafah mempunyai hubung kait yang kuat? Oh, memanglah. Agama dan falsafah memang ada hubung kait yang kuat. Sebab dalam agama Islam contohnya, ranking sumber ilmu itu ada 3. Yang pertama sekali adalah wahyu, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah senses kita, panca indera kita. Itu adalah 3 sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Jadi memang akal itu dia ataupun falsafah itu dia berada di tangga yang kedua. Memang diperlukan sebab kita hari-hari, setiap hari, setiap masa kita berfikir secara logik, akal. Contohnya kamu perlu untuk berfikir untuk menyelesaikan akademik kamu, pelajaran kamu dan sebagainya. Dalam agama pun memang kita biasanya dalam agama Islam, dalam Al-Quran banyak digalakkan supaya umat Islam itu berfikir, afala taqilun, afala tatafakkarun, adakah tidak kamu berfikir, tidak kamu memikirkan tentang sesuatu perkara. Kamu lihat bagaimana unta itu, bagaimana bonggol unta itu, di situ ada simpanan air dan sebagainya. Itu sebenarnya dikaji oleh orang-orang barat, bagaimana cara untuk buat kereta. Mereka nak buat kereta, ada dia punya air lah. Contohnya kalau kereta itu tak ada air, maka enjin itu akan panas. Ada radiator tu mesti ada air dan sebagainya kat situ. Boleh nampak? Boleh Datuk. Okey. Ada lagi soalan? Doktor, satu lagi yang pandangan barat. Dia mengatakan falsafah tu mother of science. Boleh doktor terangkan Mother of kenapa dia science ni masuk begitu? maknanya mereka melihat bahawa ilmu itu mestilah menggunakan metodologi sains dan teknologi. Mestilah ada endorsement daripada sains dan teknologi itu sendiri. Barulah mereka akan percaya bahawa itu adalah ilmu. Ilmu yang mereka boleh pegang dan amalkan. Kalau mereka tak lepas, contohnya macam ni. Contohnya mereka ada satu persoalan, adakah God itu exist? Jadi mereka kata, okey, kita akan buat uji kaji di makmal hari ini. Tapi mereka tak nampak macam mana God itu boleh dibawa dalam makmal. Untuk dibuat uji kaji. Adakah kita boleh nampak, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh dengar dia punya kata-kata dia. Jadi mereka buat kesimpulan melalui uji kaji sains itu bahawa God itu does not exist. Mother of science tu maknanya dia hanya guna sains dan teknologi saja untuk mengiyakan sesuatu ilmu itu, the ultimate reality itu. Maka benda-benda yang mereka tak nampak, mereka kata tak ada lah. Malaikat mereka kata tak ada, alam selepas mati mereka kata tak ada, sebab tak boleh dibuktikan oleh makmal, uji kaji makmal. Sebab mereka ada metodologi bagaimana untuk arrive to certain knowledge. Mereka guna metodologi kuantitatif, kualitatif, pemerhatian dan sebagainya. Ini menurut metodologi keilmuan barat lah.
dan diguna pakai di banyak universiti hari ini. Oleh sebab itu, manusia menjadi semakin lama semakin jauh daripada agama masing-masing lah. Ada yang beragama, mereka jadi agnostik, mereka tak lagi amalkan agama. Ada yang beragama, mereka menjadi ateis. Tapi sebaliknya, ada juga orang-orang ateis, pensyarah-pensyarah, profesor-profesor yang ateis, mereka buat penyelidikan, akhirnya mereka penyelidikan melalui metodologi sains ini, mereka akhirnya memeluk agama Islam. Ada banyak. Kalau kamu tengok dalam YouTube itu memang ada banyak lah. Boleh faham tentang Mother of Science tu? Jelas tak? Okey, terima kasih. Okey, ada Ustaz. soalan lain? Ada soalan lain? Tadi siapa yang tanya saya tadi Saya, Naufal. Oh, Noval. Okey. No. Maknanya kamu ni dah go deeper lah. Dah berminat lah dengan kajian tentang ilmu falsafah ini. Minat tak? Okey. Okey, kita akan sedikit kita akan masuk kepada topik kedua. Sebab kita minggu lepas kita tak ada, saya cover topik dua topik lah. Kita ada lagi 45 minit, saya rasa boleh, insya-Allah boleh habislah ni. Falsafah dalam kehidupan. Okey, sebelum kita pergi kepada topik ini, sebenarnya topik ini dia akan menghuraikan tentang pembahagian falsafah, iaitu pembahagian falsafah teori tadi, epistemologi, metafizik dan sebagainya, dia dihuraikan dengan lebih detail, dan juga falsafah praktikal, etika, politik, ekonomi, peradaban, dia huraikan. Dan ada satu lagi iaitu falsafah yang latest, yang barulah, falsafah ekologi, dan sebagainya. Yang ekologi ni dia benda-benda hidup yang ada di sekitar kita, ini yang latest lah. Okay, yang ni nanti kamu boleh baca sendiri, menghuraikan cabang-cabang utama falsafah teori dan juga praktikal. Ada falsafah baru iaitu falsafah teknologi, falsafah organisasi dan juga falsafah ekologi. Yang ni kita dah kesentuh sikit tadi, yang atas tu, disiplin ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah. Okey, samalah yang ni perincian-perinciannya. Ini adalah soalan-soalan yang biasanya berlega di dalam pemikiran kamu. Logik itu apa? Bagaimana kaedah berfikir secara logik? Ini dalam minggu yang ketiga kita akan belajar. Persoalan-persoalan metafizik, ini falsafah teori. Dari mana kita datang, mana kita akan pergi akhirnya. Falsafah, kemudian persoalan epistemologi, bagaimana kita semua ini dapat tahu tentang sesuatu perkara. Contohnya dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Dia berfikir, dia melihat kepada bulan, dia melihat kepada matahari, dia melihat kepada benda-benda lain. Dia kata itu Tuhan saya. Tapi akhirnya dia buat satu kesimpulan bahawa Tuhan itu mestilah kekal. Kalau kita dia lihat bulan, kalau malam, siang bulan dah tak ada. Matahari dilihat, walaupun matahari itu besar, berikan cahaya, memberikan manfaat kepada bumi, tapi apabila tiba waktu malam, matahari itu hilang. Itu persoalan-persoalan epistemologi lah. Dan persoalan etika, bagaimana nak mencapai kehidupan yang bahagia, yang sejahtera. Ini persoalan etika, ini antara persoalan-persoalannya lah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan juga Kimia As-Sa'adah, seseorang itu dia merasa bahagia. Bahagia itu bukan berada di sekitar, tapi bahagia itu ada dalam hati, dalam kolbu. Itu adalah tempat kebahagiaan.
Nanti kita akan belajar lah. Okey, ini mudah aja. Tak susah, tak perlu nak fikir panjang-panjang pun. Pembahagian ilmu falsafah 3 iaitu falsafah teori, falsafah praktikal dan juga falsafah baru. Ini jelas, saya rasa tak susah pun. Kemudian dalam bahasa Arab, falsafah teori ini disebut sebagai nazariyah, al-falsafah an-nazariyah, falsafah praktikal amaliyah dan juga ada falsafah baru ya. Ini pembahagian-pembahagian dia yang saya sebut tadi. Okey. Saya rasa tak ada apa-apa lah ni. Ini nanti mungkin kamu boleh baca sendiri, tak ada apa-apa juga. Okey, ini dia soalan-soalan persoalan-persoalan dalam kotak pemikiran kita. Soalan-persoalan falsafah ini dia tak tanya berapa orang mati sebab COVID pada tahun 2020. Dia tak tanya macam tu. Dia tanya kalau dalam metafizik, dia tanya apakah alam semesta, apakah kehidupan, apakah maksud kebebasan. Dia tanya tentang realiti, kewujudan, existence dalam alam ini. Dan dalam epistemologi, apa yang kita boleh ketahui dalam hidup ini, bagaimana kita tahu tentang sesuatu, apakah sumber pengetahuan, sejauh mana pengetahuan itu boleh dipercayai. Ini penting sebab ada pensyarah saya dahulu di UKM 30 tahun yang lalu, dia ni botak lah macam saya lah sekarang ni kan, dah botak. Dia pakai 2 jam masuk kelas. Masuk kelas dia, dulu face to face lah masuk kelas. Student biasalah bising kan, tapi dia masuk je semua senyap. Dia pakai 2 jam. Jam sebelah kanan, sebelah kiri kat tangan dia. Kenapa? Sebab dia tak percaya pada jam dia tu. Kadang-kadang jam tu boleh menipu dari segi masa, ada yang mati dan sebagainya. Habis bateri dia matilah. Mungkin kamu juga pernah melalui lah di mana kamu bangun tidur, tergesa-gesa, kamu ingat dah lambat kan. Mandi dan sebagainya, tiba-tiba tengok baru pukul 5 pagi. Itu sebab mungkin jam kamu yang kamu tengok tu mungkin dekat situ dia dah tulis dah pukul 7. Okey, aksiologi, apakah hakikat kebagusan, kebaikan, apakah yang patut diutamakan, apakah yang patut disukai, apakah yang patut menjadi cantik. Apakah maksud itu? Kalau persoalan cantik tak cantik itu dalam perbahasan nilai estetik. Contohnya kita hari-hari kita lihat sunset dan juga sunrise. Adakah ada nilai estetika? Bagi saya ya, sebab kita sebenarnya kita take for granted apa-apa yang ada berlaku di alam kita ini. Tapi kadang-kadang itu adalah antara perkara-perkara terbaik yang pernah berlaku kepada hidup kita. Apakah rasa yang bagus dan sebagainya lah. Ini persoalan-persoalan dalam aksiologi. Kemudian logik. Logik ini tentang kaedah berfikir, deduktif dan juga induktif. Ini dalam bahasa Inggeris, filosofi love of wisdom, sukakan kepada hikmah, kearifan, kebijaksanaan. Metafizik ini berkisar di sekitar study of ultimate reality. Epistemologi ini the study of knowledge, nature of knowledge, what is knowledge. Persoalan-persoalan ni kamu boleh lihat di bawah tu, scope of knowledge, what can we know, dan reliability of claims to knowledge. What is the best method for attaining knowledge. Metodnya tadi 3 lah. Kita dapat knowledge, ilmu melalui wahyu dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab yang lain lah. Bible, Veda, kitab-kitab Pitaka dan sebagainya. Kemudian kita ada akal. Akal boleh kita gunakan untuk arrive to certain conclusion. Kemudian juga senses kita boleh gunakan. Okay.
Tapi sensus kita kadang-kadang menipu juga. Kadang-kadang kalau kamu pergi ke uh, padang pasir, gurun, kamu nak mencari air, kamu lihat dari jauh nampak macam air, tapi itu adalah merupakan maya sahaja. Kamu pergi dekat, kamu lihat itu bukan air. Jadi penglihatan itu kadang-kadang boleh menipu kita. Itu semua dibincangkanlah dalam epistemologi. Seterusnya axiology, study of value, nilai. Kalau dulu pakai mas itu memang jarang-jarang sekali lah kita kita pakai kan. Tapi sebab nilai itu dah berubah sekarang ni lepas COVID ni. Jadi hari-hari kita pakai mas. Kat situ bergantung kepada norma kebiasaan kita, norma satu masyarakat, kebiasaan kita. Di situ ada value. Value ini dia berubah-ubah lah. Macam value ringgit Malaysia kita, duit kamu tu. Kalau dulu RM10 tu boleh beli macam-macam tapi sekarang RM10 top up kamu je lah yang kamu boleh beli kan. Dan kalau barang-barang pun tak banyak macam dulu sebab saya hidup dah 48 tahun, jadi saya boleh nampak perbezaan value duit kita ringgit tu. Dia berubah-ubah. Jadi di situ value itu berubah-ubah. Macam contohnya cantik menurut perspektif masyarakat di Barat dan Eropah, gadis yang cantik itu kurus dan sebagainya. Tapi kalau menurut masyarakat Arab, orang yang cantik itu bukan kurus tapi gemuk lah, cambi dan sebagainya. Itu perbezaan value di situ. Kemudian seterusnya falsafah theoretical ni, logic, study of correct reasoning. Macam mana kita nak dapatkan kesimpulan yang betul dalam berfikir. Ada falasi-falasi, cara-cara yang salah berfikir. Kemudian ada disciplinary philosophies. Ada field of inquiry. Seterusnya masih lagi yang tadilah pembahagian ilmu. Ontologi, ni sama metafizik. Kamu boleh baca axiology, ni saya dah terangkan tadi. Kemudian ini saya dah terangkan tadi logik, falsafah yang membahaskan pendapat benar atau salah. Etika, pembahasan tentang tingkah laku yang benar atau salah. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Ada Islamic ethics, Christian ethics, ada Hindu ethics, ada Buddhist ethics dan sebagainya. Kemudian estetika, pembahasan tentang nilai cantik, indah dan juga seni. Yang saya telah nyatakan tadi. Kecantikan itu bagaimana logik, ni kita ni saya rasa tak ada apalah. Estetika, epistemologi, psikologi, dan kemudian itu teori yang falsafah teori, falsafah praktikal, etika, politik, ekonomi, peradaban Okey, yang ni lah. Dia kalau kita lihat di sini falsafah politik tentang falsafah kerajaan bernegara lah. Macam mana kita nak menguruskan sebuah negara. Plato, saya dah nyatakan sebelum ni, Plato dia pernah menulis buku bertajuk The Republic. Dia telah mencandakan sebuah masyarakat ideal, cara nak govern sesebuah masyarakat di sesebuah negara itu dengan sistem demokrasi. Okay. Tapi ada dia punya kesan-kesan yang negatif juga falsafah ekonomi, falsafah pengagihan kekayaan dan keadilan. Okay, maka ada ahli-ahli falsafah yang
telah memperkenalkan sistem komunis, sistem kapitalis dan sebagainya. Kalau dalam perspektif agama Islam itu sendiri ada dia punya sistem yang tersendiri. Okay. Kemudian falsafah peradaban, falsafah perkembangan budaya dan tamadun manusia. Kita lihat bahawa penduduk dunia hari ini dinamik. Ada institusi, kemudian sekarang ini penguasaan dalam bidang teknologi dan sebagainya. Ada unsur seni bina, ilmu pengetahuan dan sebagainya berkembang pesat. Dan saya nak sentuh yang ni lah, falsafah baru, falsafah teknologi. Ia wujud kerana muncul teknologi baru yang begitu pesat selepas bermulanya Industrial Revolution pada abad yang ke-19. Awalnya pada abad yang ke-18. Tapi Industrial Revolution ni yang kedua pada abad ke-19. Maka terciptalah teknologi-teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, internet dan sebagainya. Dan ahli-ahli falsafah ini berfalsafah lah, berfikirlah apa yang dimaksudkan dengan teknologi sebenarnya, apa hubungan teknologi dengan manusia, apakah sifat teknologi itu sendiri. Dibincangkan, adakah teknologi boleh dianggap sebagai sambungan kepada diri kita, atau teknologi itu boleh dianggap sebagai satu yang boleh mengancam manusia itu sendiri. Kalau kita ni diganti oleh robot, apa kesannya kepada diri kita? Misalnya teknologi pembuatan bom, teknologi persenjataan lah, senjata nuklear, teknologi artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia satu hari nanti. Kalau kilang-kilang kereta sekarang ni banyak diambil alih oleh robot lah. Kalau di Proton di Tanjung Malim tu memang dah banyak robot-robot lah. Jadi manusia ini semakin lama dia punya bidang pekerjaan dia dah semakin kecil lah skop dia. Terusnya falsafah organisasi yang berkaitan dengan kepimpinan, leadership. Apakah kekuatan, kelemahan seseorang pemimpin, dan dibincangkan tentang matlamat, hala tuju dan visi sesebuah organisasi. Kemudian hubungan antara pekerja, ada perasaan kekitaan dan juga kepercayaan dalam organisasi. Dan perubahan organisasi ke arah mewujudkan situasi yang sesuai mengikut tujuan masing-masing. Ini dalam falsafah organisasi. Falsafah ekologi pula merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah tentang alam sekitar, apa yang ada di alam kita. Kita lihat di alam di luar sana ada pokok-pokok, ada langit yang biru, yang cantik, ada awan yang putih. Ada kalau laut itu ada warna biru, ada warna hijau dan sebagainya. Itu adalah antara pemandangan-pemandangan yang kita harus nikmati. Dan diwujud kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia. Hari ini kita lihat ada pemanasan global, air laut semakin naik kerana ais di kutub-kutub mencair. Dan akhirnya kita impak ni kita terpaksa mencari tanah-tanah tinggi untuk kita duduki. Dan dikatakan 50 tahun yang akan datang, negara China akan tidak dapat lagi diduduki kerana sangat panas di situ. Ini adalah kesan-kesan apabila manusia itu tamak. Kita tebang semua pokok-pokok, akibatkan tak ada lagi oksigen yang boleh dibekalkan kepada kita, kepada alam. Dan terhasillah satu ecological crisis. Dan timbul persoalan-persoalan daripada ahli falsafah, apakah hubungan manusia dengan alam, apakah makna alam ini bagi kehidupan kita. Ini adalah persoalan-persoalan yang sangat-sangat baik untuk kita fikirkan.
Adakah alam ini hanya untuk manusia gunakan untuk ekonomi? Contohnya kita ambil semua yang ada, kita jual. Tapi kita telah menyebabkan dunia ini menjadi tidak seimbang. Kalau dalam konsep yin dan yang itu, keseimbangan dalam agama Buddha atau ajaran Tao, di situ kalau satu perkara tak seimbang, maka akan berlakulah huru-hara di alam ini. Okay. Kita lihat bagaimana ketamakan penjajah-penjajah yang datang ke Malaysia, Portugis, Belanda, Inggeris, datang ke Malaysia, mereka nak mengambil semua hasil bumi, emas, biji timah dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa pokok-pokok ditebang dan sebagainya menyebabkan berlakulah tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Ini saya rasa tak ada apa. Dan kita kena buat baiklah, kita kena beretika dengan apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya pokok, kita jangan sewenang-wenangnya kita hapuskan. Kalau boleh kita amalkan konsep recycle dan juga eco-friendly. Maknanya kamu kalau ada tanah di sekeliling rumah kamu, boleh tanam pokok-pokok lah. Ini untuk manfaat kita juga. Okay, seterusnya pembahagian falsafah tadi. 5 yang sebelah kiri kamu itu adalah pembahagian falsafah teori. Yang 4 itu adalah pembahagian falsafah praktikal. Jadi kita akan huraikan yang 5 itu dalam kursus falsafah dan isu semasa. 4 lagi kamu akan belajar dalam kursus penghayatan etika dan peradaban. Okay, dimensi teori dan juga dimensi praktikal. Dekat situ dia saling lengkap melengkapi antara satu sama lain lah. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Soalan? Belum lagi. Tak ada? Tak ada. Yang lain? Ada soalan? Tak ada, Doktor? Tak ada. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh, Doktor. Okey, sikit lagi saya harap kamu boleh bersabar. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Kita akan pergi kepada falsafah yang lebih regional di peringkat kebangsaan kita, iaitu kerajaan telah memperkenalkan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Apa falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia? Yang ini yang warna biru ni. Dia kata ini sebenarnya apa yang nak dilahirkan, tujuan pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu, potensi kamu semua, potensi saya secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada 4 segi, iaitu intelektual, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan keimanan kepada Tuhan. Dan usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan yang tinggi, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini falsafah pendidikan kebangsaan kita. Dia berbeza dengan falsafah pendidikan Islam. Akhirnya individu itu sedar bahawa diri dia adalah seorang hamba. Tapi kita akan bincangkan dalam konteks Malaysia. Kita ada falsafah pendidikan kita sendiri. Ini adalah apa yang nak dilahirkan oleh kerajaan kita,
iaitu seorang individu, seorang pelajar yang seimbang. Dia mestilah A plus daripada segi intelektual. Tapi kalau A plus dari segi intelektual pun tak bagus sangat, sebab kalau dia ini tak A plus dari segi rohani, mungkin dia akan, apabila dia bekerja nanti, apabila dia pegang satu jawatan, ada kuasa, dia akan mengambil rasuah, ataupun dia akan menyalahgunakan kuasa yang dia ada. Seperti yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin kita, yang kamu boleh baca di dada-dada akhbar. Jadi di situ kalau intelektual dia A, rohani dia mestilah A juga, seimbang. Emosi dia mestilah A juga, sebab saya baca pagi tadi baru saya baca ada seorang lelaki berusia 28 tahun terjun daripada jambatan di Pahang, bunuh diri. Itu sebab dia tak dapat nak kontrol, nak kawal emosi dia. Mungkin dia ada konflik dengan keluarga dan sebagainya, tapi dia tak boleh nak kawal. Jadi kat situ yang saya sebut tadi, seimbang itu dari segi intelektual A+, rohani A+, emosi A+, dan juga jasmani, kita punya jasad kita, dari segi fizikal kita juga mestilah A+. Kita tak mahu badan kamu ada six pack dan sebagainya, masuk gym hari-hari, tapi dari segi emosi, dari segi rohani kita D ataupun C. Itu tak betul. Okay. Jadi elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 kat sini. Pendidikan adalah satu usaha yang berterusan, long lasting learning daripada sejak kita lahir sampailah ke liang lahat, sampailah kita mati. Kita teruskan belajar. Pendidikan adalah untuk memperkembang potensi individu. Kalau kamu berpotensi dalam bidang akademik, kamu teruskan. Tapi ada kawan-kawan kamu yang berpotensi dari segi kemahiran-kemahiran. Dia juga kena teruskan kehidupan itu. Dan seterusnya, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Insan yang seimbang dan harmonis. Kepercayaan dan kepatuhan, keimanan kepada Tuhan. Rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia. Kita tak nak dia punya result SPM dia straight A, tapi akhirnya apabila bekerja dia menyalahgunakan kuasa, dia tidak hormat kepada orang lain, kepada ibu bapa. Tak betul lah. Kemudian rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang berupaya menikmati kesejahteraan diri dan dapat memberi sumbangan kepada orang di sekeliling dia. Terutama ibu bapa dia, adik-beradik dia. Ada orang yang salah konsep. Kalau dia nak tolong, dia tolong orang lain dulu. Kemudian baru dia tolong keluarga dia, ibu bapa dia. Itu salah konsep. Sebenarnya kita nak tolong, kita kena tolong orang yang ada di sekeliling kita dulu. Begitu juga kalau kita nak memberi sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya, kita kena tolong yang ada di sekeliling kita dahulu. Barulah kita boleh tolong orang di luar lah. Seterusnya, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ini samalah, percaya, patuh kepada Tuhan, beriman, berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum, ada nilai saling hormat menghormati, bertolak ansur, bertanggungjawab, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara, dan berakhlak mulia. Ciri falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada 4. Yang pertama, melahirkan insan seimbang. Itu ciri falsafah dia. Yang kedua, melahirkan graduan yang ada nilai kemanusiaan yang tinggi. Dari segi nilai lah, akhlak. Tak ada sifat tamak, dengki, iri hati, dendam dan sebagainya. Menjadi labor force, ni lebih kepada barat lah. Dia nak
supaya kita ni menjadi pekerja yang cekap. Tapi sebenarnya falsafah pendidikan kalau menurut agama Islam bukan sahaja nak menjadi pekerja, dia tak begitu sangatlah, tapi dia lebih kepada hubungan antara dia dengan Tuhannya, dengan dalam konteks Islam Allah lah, hubungan secara vertikal itu, dan menjadi insan mulia serta seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Menjadi insan yang mulia ya. Kalau tak insan kamil yang sempurna pun insan yang mulia lah. Okay. Ini kita boleh bincangkan secara lebih detail lagi ya. Termasuk insan yang mulia tadi. Okay, kamu kalau slide ni kamu kena tempatkan kamu di tengah-tengah itu, yang bulat tu insan yang seimbang dan harmonis, yang seimbang dari 4 aspek tadi, dan juga kamu saling ada nilai-nilai percaya patuh kepada Tuhan, beriman, bertanggungjawab dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Ini adalah seorang insan yang nak dilahirkan oleh sistem pendidikan di Malaysia. Plan pembangunan pendidikan, setiap murid akan mempunyai pengetahuan, dia akan install nilai-nilai ini kemahiran berfikir. Jadi FIS ini juga akan shoot kepada kemahiran berfikir, pelajar kemahiran memimpin, macam Naufal tadi dia dapatlah kemahiran memimpin ataupun dalam grup-grup itu sebenarnya 8 kumpulan itu dibuat untuk supaya kamu boleh pilih ketua, dan ketua kat situ boleh belajar cara untuk memimpin. Macam mana cara nak memimpin, nak delegate tugasan, kemudian nak update adakah tugasan dah siap ke belum. Itu semua kemahiran memimpin. Kemahiran bahasa, etika dan kerohanian juga jangan dilupakan lah. Sebab ini sangat penting. Kalau intelektual kamu A+, kamu juga dari segi etika kerohanian, kamu juga kena amalkan lah. Mengikut agama masing-masing. Kalau dalam agama Islam, kita boleh buat ibadah solat 5 waktu sehari yang wajib kita buat. Kalau minggu hadapan kita ada bulan Ramadan, kita boleh berpuasa lah sebulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ya, ada soalan? Kemudian identiti nasional. Okey, ada satu lagi falsafah yang telah diperkenalkan di negara kita, iaitu rukun negara. Ini adalah rukun negara yang kamu semua tahu ada 5. Yang saya telah nyatakan sebelum ni, rukun negara ini diperkenalkan kerana berlaku kejadian pergaduhan antara kaum 13 Mei pada 13 Mei 1969. Jadi pada Julai 1970 di launch rukun negara ni. Okey, antaranya prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Di situ ada falsafahnya diperkenalkan rukun negara. Antaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan di situ supaya rakyat Malaysia percayalah dan juga mengamalkan ajaran agama masing-masing, beriman dengan Tuhan. Yang kedua, setia kepada raja, menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban kepada negara dan memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Terusnya keluruhan perlembagaan. Kita tahu bahawa undang-undang ada di Malaysia. Jadi kita harus patuhilah undang-undang tersebut. Walaupun undang-undang itu dicipta oleh akal manusia yang kita tahu tidak sempurna. Kedaulatan undang-undang, keluaran perlembagaan, kita ada perlembagaan Malaysia, kita harus patuhi, dan kedaulatan undang-undang. Masyarakat
Malaysia itu diharap menghormati dan mematuhi undang-undang. Yang mana kita tahu undang-undang dapat memberi perlindungan kepada rakyat. Seterusnya, kesopanan dan kesusilaan ini adalah tentang nilai, saksiah yang mulia, akhlak yang mulia, moral yang baik. Tidak menyinggung perasaan kaum lain, orang lain, yang boleh menjejaskan keharmonian. Okey, yang terakhir saya rasa kat sini falsafah sejahtera sebagai pentafsiran rukun negara. Kita dah tahu bahawa seorang individu yang dilahirkan melalui sistem pendidikan Malaysia, seorang individu yang seimbang tadi, daripada 4 aspek tadi, jasmani, emosi, rohani dan intelektual tadi, seorang yang berkualiti tinggi, maka dia masuk kepada masyarakat, masyarakat yang akur kepada falsafah rukun negara dan amalkan apa yang termaktub di dalam rukun negara tadi, maka di situ menjadi sebuah masyarakat yang berkualiti dan akhirnya individu-individu inilah yang akan mengisi negara kita, individu-individu yang berkualiti. Jadi kat situ lahirlah masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, yang hidup dalam keadaan yang aman, damai antara kaum. Falsafah sejahtera ini adalah individu yang sejahtera daripada semua aspek. Ekologi, alam sekitar, dia melakukan perkara-perkara yang baik lah, dia tak rosakkan society, masyarakat, dia buat baik, cultural, budaya, ekonomi. Sejahtera itu kalau kamu tengok, kamu berada di tengah tu, dari segi sejahtera, dari segi spiritual, ethical, etika, akhlak, moral, emosi, kemudian intelektual, kognitif, dan juga psikologi. Mikrokosmos dan juga mikrokosmos itu, mikrokosmos ini adalah alam besar, alam semesta. Mikrokosmos itu manusia itu sendiri, sebab manusia itu juga adalah satu penciptaan yang the best lah, ahsani takwim. Dan juga badan kita ini, tubuh manusia itu adalah seperti satu negara. Ada akal itu dia punya prime minister. Ada kalbu, hati. Hati itu adalah sebagai pemimpin, raja, sultan. Dan juga ada anggota-anggota tangan, askar, kaki dan sebagainya. Seterusnya adalah, kenapa saya punya laptop tak boleh jalan tak bergerak. Okey. Kat mana tadi? Okey, yang ni sama macam tadi 5 yang terawal itu adalah falsafah teori, 4 yang akhir itu adalah falsafah secara praktikal. Tak ada apalah alam kabir, alam besar, alam saudara, alam kecil, mikrokosmos. Alam kecil tu manusia lah. Mikrokosmos, alam besar tu alam semesta. Rukun negara membina diri besar, jiwa besar. Falsafah pendidikan kebangsaan membina negara kecil, membina individu itu sendiri. Okey. Kalau kamu ada soalan boleh tanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Ada soalan? Sir. Yang saya boleh explain yang mikrokosmos dengan mikrokosmos. Saya kurang jelas. Yang ni? Itu okey, mikrokosmos, alam kabir, alam besar itu, kita hidup di manusia ini mikrokosmos, alam sohir. Kita hidup di alam semesta. Kita sebahagian daripada alam semesta. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan itu dia membina manusia. Manakala dari segi mikrokosmos, alam kabir, alam semesta, alam besar,
falsafah rukun negara dia membina jiwa besar. Jiwa besar ni maknanya dari segi nilai, contohnya orang buat sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, kita maafkan dia. Okay, itu di peringkat falsafah rukun negara itu di peringkat negara lah. Tapi di peringkat individu ini peranan falsafah pendidikan tadilah falsafah pendidikan kebangsaan untuk membina individu-individu. Membina individu-individu yang berkualiti supaya akhirnya dia menjadi apabila setiap individu itu berkualiti, dia akan memberi sumbangan lah kepada rakyat yang berkualiti, dan negara kita juga akan menjadi sebuah negara yang berkualiti. Itu di dalam konteks yang lebih besar lah, mikrokosmos. Boleh faham? Boleh Doktor. Okey. Ada soalan lain? Naufal Tak ada Doktor. Tadi. Bukan. Okey. Okey, boleh tak tolong saya, siapa yang Naufal boleh tolong saya tak? Naufal ada? Ada. Naufal tahu Google Form tak? Naufal. Google Form? Tak. Tapi Tak saya tahu. cuba buat. Boleh buat attendance tak? Kamu kat situ kamu letakkan nama pelajar. Saya punya email syahrul@uthm.edu.my, syahrul@uthm, SHAHREL. Kejap. Kamu tolong buat attendance boleh tak? Boleh Doktor. Untuk pagi ni, untuk hari ni punya kelas. Boleh? Letaklah nombor matrik pelajar, nama pelajar, section berapa Boleh sebab saya rasa tak sempat nak panggil semua nama pagi ni. Boleh, nanti saya sediakan. Nanti kamu share dalam grup WhatsApp Okey. Boleh Doktor. Terima kasih Naufal. Okey, sama Doktor. Okey, kelas ada apa-apa lagi yang kita boleh bincang? Tak ada Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada